Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni selepas kita belajar macam-macam fundamental daripada GDP, CPI, PPI, kita belajar apa lagi? Kita belajar recession, kita belajar apa lagi? Untuk yang kelima adalah tentang employment. So dah semalam kita belajar recession. So untuk malam ni kita akan analyse, kita akan tengok market. Adakah anda tahu apakah market sekarang dalam dunia ni? Apakah keadaan ekonomi dunia ni? Ini anda tahulah harga naik, apa naik. Anda tengok gambaran besar. Adakah kita akan dah kembali pulih dan apakah yang penyebab yang kita berlaku currently dengan inflation ni, dengan kata harga makanan naik, supply berkurangan. So apa yang berlaku? So nanti tu akan cerita sikit apa yang tu tahu, yang tu apa tu kata nampak dalam market secara keseluruhan, dan tu akan tunjukkan anda sikit untuk apakah anda perlu prepare untuk pergerakan ni dan apakah kata positif yang anda boleh nampak. So untuk hari ni kita akan ambil whiteboard juga sama. Hari ni kita lebih pada menyembang je, mungkin lama sikit sebab apa hari ni kita nak analyse. Kita analyse market untuk current market ataupun world economy currently. Apakah yang berlaku dalam market. So kita nak tengok kita berada dalam mana. So ingat semalam kita berada dalam recession, dan recession tu pun dah cakap malam mostly kita tengokkan US market di US maknanya dah pun berlaku recession. Kuartal 1, kuartal 2 punya GDP dah berkurangan. So by right ataupun by definition recession, bila dua kali GDP jatuh berturut-turut kita berada dalam recession. Recession adalah apa? Kita masuk dalam kemelesetan ekonomi. Cuma kita nak tengok kemelesetan itu atas lebih teruk ataupun jadi global punya krisis ekonomi macam tahun 2008 lagi apa kita ada tahun 1998, tahun 1989. Tu orang kata itulah worst case kata dalam ekonomi ni. Mostly kita tengok dalam 10 tahun sekali lah. 10 tahun sekali mostly recession ni akan berlaku, dan ini kita tengok akan berlaku dropping dalam memang tekanan ekonomi yang tinggi lah. Ini kita akan nak hidup company tu mostly akan berlaku banyaklah kemelesetan ekonomi serta negara tu akan jatuh. So untuk kali kita tengok di US dah pun berlaku recession, GDP 2 kali berturut-turut. So apa yang menyebabkan berlaku recession? So semua yang tahu tahun 2019, kalau sebut tahun 2019 dah tahulah apa yang berlaku, iaitu kita ada kuartal COVID. Kita ada COVID. Tu COVID 2000 tahun 19 COVID-19 berlaku. Ini bermakna masa ini event dia, apalah event yang berlaku dalam kuartal yang starting ya adalah kita nampak COVID berlaku dan semua anda tahu lah semua kena lockdown. Bila lockdown, business tak dapat operasi 100% dan banyak juga sektor-sektor kena close. So apa berlaku bila sektor-sektor ni di close? Ini kita akan berlaku shortage supply, ataupun kita nampak kita perlukan makanan, kita perlukan kuota equipment dalam market. Ini kita nampak ada pengurangan supply. Bila berlaku ke pengurangan supply berkurangan tapi demand still lagi high. Dan demand contoh makanan lah, makanan kita perlukan kata makanan harian, so demand, tapi apa berlaku supply, ladang-ladang terpaksa tutup, kilang pemprosesan makanan perlu ditutup sebab apa COVID. So ini berlaku pengurangan supply, apa berlaku demand tinggi, harga melakukan kenaikan. So bila harga naik, supply, inilah kita panggil inflation. Dan apa yang berlaku, kita dah trigger yang pertama, iaitu yang pertama adalah supply. Bila supply berkurangan terus kita trigger apa? Kita trigger harga naik. Bila trigger naik, apa berlaku? Kita nampaklah inflation. So inflation dalam ekonomi adalah tak bagus. So sebab tak bagus, kita akan tengok bila berlaku. Kita tengok bila berlaku inflation. Bila berlaku inflation ni adalah apa? Inflation. So kita tengok track by track apa yang berlaku sampai nanti untuk current time. So inflation dah naik. Kita tengok setiap negara pun semua dah naik inflation. So di Malaysia sekalipun inflation kan 2.8. Di US lagi teruk lah, kata ikutkan itu 91, dah drop sikit 85. So dah tertinggi. Ingat inflation di US tu 91 tu ada tertinggi dalam masa 40 tahun. So bayangkan dalam masa 40 tahun tak pernah inflation naik setinggi tu, dah naik balik. Yes, sebelum ni pernah naik sampai 2 digit tapi dah drop dah pulih. Tapi dia naik balik daripada drop tu, naik. Macam lah recession ni selalunya akan dalam satu decade, dalam 10 tahun dia akan jadi balik. So untuk tahun ni kita dapat balik recession tu, inflation dah naik pun 91. Now apakah berlaku bila inflation naik, apakah efeknya kepada ekonomi? Pertama, inflation adalah disebabkan yang tadi kita tengok adalah supply dan harga naik. So inflation menunjukkan harga akan naik. Bila harga naik, apa yang berlaku? Kita akan tengok kita akan kurang berbelanja. Bila kurang berbelanja, GDP tadi dah drop. So bila
Inflation GDP drop 1 dan 2, kita masuk recession kita masuk dalam kuartal kemenyelesaian ekonomi, dan kita akan tambah lagi bila inflation ni nak fight inflation, kita perlu naikkan interest. So sebab tu tengok sekarang semua country tengok sedang menaikkan interest. Even Malaysia pun daripada ikutkan yang terkini kita dah berapa? 2.25% interest. Hari tu berapa? 2% aja. Dari 2% naik 25. Kemudian ada lagi expectation untuk tahun ni Malaysia pun kita akan ada naik lagi dalam 2 kali lagi. So another 25 base point. 25 base point, ini kita akan nampak 0.5. So ini next kenaikan expected quarter report nanti bank negara akan naikkan daripada 2 ke 2.5. Kemudian expected net kita akan naik lagi 2.75. So maksimum ataupun standard kita boleh naik untuk Malaysia sampailah 3%. So kenapa kenaikan ni? Anda nampak mungkin sikit aja, alah setakat 2 sampai 3%, baru 1%. So ingat 1% tu bergantung kepada anda punya komitmen bulanan. So macam Zul ada ASB loan 200k, yang mana bulanan tu bayar sepatutnya 786 saja monthly, tapi disebabkan kenaikan daripada 2% ni ke 20, naik base 25 point, 25 currently bulanan tu jadi berapa? 816. So kenaikan berapa tu? Kenaikan almost ikutkan berapa? 66045. So 7 dalam lebih kurang RM70. Tu RM70 dengan ni. So meaning dah naik ni, kalau naik lagi kuasa minum berapa lagi? Kita anggarkan dalam 7. Sini dah naik lagi expected dan 25. Meaning 25 ni lagi tinggi lah. So meaning like expect kita boleh anggarkan anggaran kasar saja 67 meaning adalah 8, ini dah 8. So ni 7 8. So ni daripada 816 naik 816. So naik lagi, kita akan naik lagi tambah apa? Jadi 916 66. Kalau naik lagi 3%, lagilah tinggi. Mostly akan naik balik 1000 plus. So inilah yang berlaku dalam kuartal currently bila kita nampak dalam recession yang disebabkan inflation. Bila inflation naik, interest akan dinaikkan. Bila interest dinaikkan, apa yang berlaku? Kita akan nampak kenaikan ni untuk counter bila inflation tu. Semakin naik inflation akan semakin tinggi interest rate. Bila semakin tinggi interest rate, semakin tinggi kita punya bulanan untuk kita punya komitmen. So meaning dalam recession ni siapa yang akan terkesan? Kita rakyat Malaysia terkesan, kita semua setiap negara terkesan dengan ni, tapi tak kita sembang pasal Malaysia. Siapa saja ada loan, tak kisahlah anda loan apa, loan Islamik ke, loan apa ke, kecuali anda ada yang anda loan tu anda fixed rate. Kalau bukan fixed rate, anda kata orang kata rate mati, ataupun contoh kalau rate mati ni, kalau anda buat loan rumah, tak silap tu, kalau loan rumah kalau normal rate 3% kot, tapi kalau kata rate mati tu 5%. So meaning anda takkan terjejas lah. Sebab apa? Anda dah kata fixed rate. Fixed rate tu bermakna anda buat loan tu meaning anda bulanan yang tinggi sikit lah. Contoh kalau kita beli rumah ataupun selalunya beli rumah lah. Beli rumah kita akan tengok anda buat loan tu, anda loan kata rate semasa. Rate semasa tu tengoklah kalau macam kita tengok ada kenaikan. Kenaikan tu bulanan anda akan bertambah. Sama kat Islamik pun akan bertambah. Cuma dalam Islamik bezanya Islamik dengan konvensional dengan Islamik. So dengan Islamik beza, konvensional ni interest dia akan naik selagi mana bank negara. Kalau bank negara naik sampai 20%, 20% lah anda punya effect dalam loan. Tapi Islamik percentage dia ada tengok loan dia ada selalu maksimum. Contoh yang dibaca itu adalah mostly maksimum 5 ke 10%. So kalau internet lebih daripada 10%, anda tak perlu bayar. Anda hanya perlu takat bayar 10% saja. Itulah aku kata pinjaman Islamik. So bagi siapa yang Muslim, itulah aku kata lebih better anda buat Islamik. Tapi kalau jenis loan yang panjang-panjang ni, contoh loan keperluan yang penting lah, shelter atau rumah. So kalau rumah ni, better anda buat loan fixed loan. Fixed rate. Fixed rate tu apa? Meaning anda akan bayar mahal sikit. Contoh anda mungkin loan rumah 200k tapi anda buat aku kata rate dengan 3%, katalah 3%. Tetapi ini adalah aku kata adjustment rate. Meaning kalau ada berlaku macam ni, rate naik lagi. So apa berlaku? Bulanan anda mungkin akan naik macam tu, kirakan punya aku kata SCB tadi. Tapi kalau anda buat fixed rate, meaning anda buat loan rumah yang sama tapi anda buat fixed rate, meaning anda akan tinggi sikit lah. Anda punya tu 5%. Tapi 5% ni katakan 5% tu tak pasti berapa, anda boleh tengok research, tapi nak terangkan adalah anda bayar mahal sikit, bulanan anda tu memang mahal. Contohlah yang ni kata dia bayar 1,500. Katakan dia bayar 1,500, so mungkin anda bayar dalam 1,900. Tapi apa yang selamat,
whatever interest rate naik ataupun turun, anda still juga. Kalau loan rumah tu 40 tahun, 40 tahun, ini 40, anda tahu dah, selama 40 tahun tu anda akan perlu bulanan 1,900 saja. Tu anda tak perlu risau. Ekonomi berlaku macam mana pun, naik tinggi pun, still lagi anda bayar 1,900. Berbanding yang ni, kalau rendah mungkin anda drop sikit, mungkin jadi 1,300. Tapi katalah dalam masa 40 tahun tu, apa pun berlaku, mungkin ada berlaku inflation yang tinggi, kata internet naik tinggi, mungkin anda dalam masa tahun tu, dalam 5 tahun tu, mungkin anda perlu bayar lebih daripada yang anda perlu bayar ni. So meaning anda akan cakap untuk yang ni lebih selamat. Sebab apa? Anda tahu bulan-bulan nak kena standby 1,900. So apa pun jadi pun 1,900 kena cari dulu untuk bayar rumah. So mana yang anda nak, kalau Zul pun tak ada rumah lagi, tapi kalau Zul nak bayar rumah, itulah yang Zul akan buat kan. Zul bayar mahal sikit tak apa, tapi yang Zul tahu bulan-bulan dah kena standby 1,900. Zul tak perlu pening-pening berlaku recession sekarang ni. So itulah yang currently dual berlaku, recession menyebabkan inflation naik, dan currently kita yang suffer iaitu kata interest. Betul, meaning siapa yang terkesan. So siapa saja yang ada loan, contoh macam Zul tak ada loan rumah, Zul tak ada, loan kereta pun Zul tak ada, kemudian Zul hanya loan apa? Zul hanya ada loan ESB saja. So bagi Zul inilah loan yang healthy. Ini pun healthy juga, loan rumah, kereta ni bab keperluan. So ESB ni untuk investment. So meaning bila-bila masa kalau Zul naik sampai tinggi sangat, Zul boleh cancel bila-bila masa saja. Tapi by right untuk sekarang, sebab Zul tak ada loan, memang ESB ni Zul akan keep lah, whatever tinggi mana pun Zul akan keep untuk bayar untuk ESB ni dalam untuk current Zul punya current life. So ke mana tadi? So recession berlaku, di US dah jatuh, kemudian current apa yang berlaku kan tengok di US mana tengah fight inflation, kita dah berlaku recession. So meaning kita akan berlaku dropping. So adakah recession akan terus? So kita nak tengok boleh atau tidak, kita akan tengok kita punya monitor inflation. Kita akan monitor inflation di US, kemudian kita tengok interest rate. Interest rate okay. So meaning kalau berlaku pengurangan dalam inflation, tu meaning apa berlaku, interest akan dikurangkan ataupun stabil. Tapi untuk currently dengan inflation currently 8.5 di US, dengan dia punya interest adalah 2.0 ataupun 1.75, tu tak pasti dan kurang ni. So meaning kalau berlaku lagi pengurangan, so interest ni mungkin berkurangan, tapi dia akan drop lagi. So meaning bila inflation berada dalam kekawal, mungkin sampai US hari ni sampai kadang-kadang 0% pun ada. Tu 0% balik, tu meaning berlaku interest ni akan boleh jatuh kata 0%, meaning kalau anda pinjam 100k, anda pulangkan 100k, tak ada bayaran, zero interest. So apa ni apa berlaku, kita akan berlaku blooming balik ekonomi, GDP akan naik balik, so circle itu akan berpatahkan kembali pulih. So currently kita tengok adalah inflation tinggi, interest kan turut, interest terus perlu dinaikkan lagi untuk kurangkan lagi inflation. Kalau tak kurangkan inflation, apa berlaku? Macamlah kita akan mengalami kenaikan harga. Tapi yang cakap tadi, main point yang utama currently yang kita tengok adalah faktor supply. Sebab apa? COVID itu. So ini kalau kita nak betul-betul nak kembali pulih balik, adalah supply lah. Tapi pun lepas tahun ni, tahun 22 ni, kita nampaklah supply kembali pulih balik. So ini nampaklah slowly, tapi inflation tu still lagi tinggi disebabkan apa? Di US market tu masa stimulus. After stimulus tu dia US print lagi money. So print money pun menyebabkan kita punya inflation. Nampak apa inflation? Bila supply duit banyak. So dollar di print. Bila supply ni, harga kita ni adalah supply dan demand. So dollar, kita sebut pasal dollar, So bila dollar ni dia print lebih banyak, so supply dia naik, tapi demand dia lebih kurang. Kalau demand sama naik, tapi ikutkan dia demand currently agak berkurangan lah, bukan berkurang, kita maintain je. Ikutkan kali dollar tengah naik. Kenapa dollar tengah naik? So dia agak demand dia tinggi, so naik sama naik. So apa berlaku? Sebab inflation. So walaupun dollar melakukan kenaikan, tapi inflation naik. So meaning kita nampak harga tu tak efek mana pun, harga still lagi mahal. Walaupun duit tu harga dia naik, tapi harga still lagi nak naik. So meaning untuk yang ni apa yang berlaku lah, disebabkan keep inflation, disebabkan dia print money. Yang terbaik adalah supposedly kalau ikutkan masa tu, dah lah kita berlaku supply berkurangan, supply berkurangan. So meaning masa tu lah terbaik supposedly adalah tak perlu print money pun, kita biarkan saja untuk drop inflation. Masa tu inflation dah tinggi. So apa yang berlaku inilah anda tahu. Kalau nak macam Malaysia pun ni, Malaysia pun ada, kita ada apa? Kita ada kerajaan bagi bantuan, kemudian kita ada lagi bagi apa? Kita kerajaan bagi pengeluaran KDSP. Kenapa perlu kita buat? Sebab apa? Yang penting maknanya dalam recession ni kita perlu jaga kita punya nak tanda cakap, anda perlu tahu untuk major recession ni, yang penting ialah yang
recession, kejatuhan ekonomi kita nak kawal pupil orang, kita nak kawal orang, kita tak nak orang panik. Bila orang panik ni anda tahu lah, bila panik berlaku dalam bila panik berlaku dalam market ni, entahlah apa pun, negara pun boleh jatuh. Macam apa, tengok di Timor Leste, tengok huru-hara berlaku. So kita masa recession ni, rakyat tengah susah harga barang, so apa rakyat kuartal kerajaan akan buatlah stimulus. Sama kat US tu, dah panik, tak nak kuartal panik, so kuartal US print juga money tu, bagi duit kat rakyat dia untuk berbelanja. Tapi efek adalah, inilah efek dia, nampak kita berlaku recession dan inflation naik. So currently kita juga yang kuartal tanggung. So kita tanggung apa? Kita tanggung interest rate. Bila interest naik, siapa saja yang buat loan, anda akan terasa. Macam Zul, alhamdulillah, Zul Haji SB, dia tak ada loan. Tapi bagi anda yang mungkin ada loan rumah, loan kereta, itu tak kalah, itu loan rumah, loan kereta tu keperluan sebenarnya, dah bukan kuartal kemauan, memang keperluan. Cuma kereta tu, hopefully anda belilah kereta yang sesuai dengan anda, bajet anda, rumah pun bajet dengan anda. Tapi yang loan yang tak selamat ni, contoh kalau anda buat personal loan, apa lagi, loan beli kuartal barang-barang yang tak keperluan pun, meaning anda akan effect lah. Sebab apa? Kalau anda lebih banyak anda loan, meaning current dengan time ni memang anda akan suffer lah. Anda akan suffer sebab apa? Bercakap tadi, interest naik. Bila interest naik, bulanan juga akan terus meningkat. So penambahan, kalau tu tadi pun ESB saja peningkatan 80 setiap kali kenaikan. So kalau anda mungkin ada loan rumah, ada loan kereta, loan motor lagi, apa lagi, mungkin loan kahwin lagi, lepas loan kahwin anda pun loan peribadi lagi. So ini memang anda dalam kuartal anda punya financial tu memang kuartal anda in kuartal dalam bahaya lah. So ini hopefully anda perlu pelan-pelan reducekan anda punya loan. So recession tak kalah, walaupun recession kuartal nampak teruk, sebenarnya recession ni teruk bila kita tak faham. Tapi bila kita faham, macam Zul, so nampak recession ini adalah peluang. Kenapa peluang? Masa ni kita akan nampak cash is the king. So masa inilah cash is king. Kenapa cash is king? So zaman ni masalah kita tengok, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Sebab apa? Yang kuartal kaya dia ada cash, dia akan terus invest. Sebab apa? Harga-harga stok, harga-harga aset semua tengah jatuh, tengah diskaun. So maksudlah kita nak buy. Si kita tak nak. Contoh kalau anda ada lagi kuartal anda punya perspektif. Contoh kita tengok, okey, tengok news, gold tengah naik, masa QSP keluar tu anda buy gold, tapi berlaku gold tengah drop. So kita tak nak. Yang tahu harga tengah naik, maknanya kita nak jual. Masa harga tengah jatuh, masa itulah kita nak buy. So anda perlu ubah perspektif anda dalam investment. Itulah anda perlu. Kalau anda buy harga tengah naik, anda buy. Sama juga masa kuartal kripto ke apa tengah naik tu, masa tu anda nak buy. So anda tak jual, so mana anda kata dalam anda punya perspektif untuk investment tu salah lah. So ni dalam currently recession lah, cash the king. Masa ni kita nak ada cash, kemudian ada cash tu, cash lah kita nak buy aset-aset ni. Dan yes, kita buy expected untuk lambat sikit profit, tapi kita buy harga di bawah tu, long term dia akan regain macam lah. Kemudian bila dia market ni macam ni, kita berada atas, kita market naik, booming, harga naik semua, tiba-tiba kita berlaku recession dan price drop, interest naik apa semua ni. So meaning cash again, masa ni price tengah drop, kita buy harga kuartal ni. Dan nanti masa yang kuartal yang kata tak main dalam, tak tahu nak invest, masa tengah naik ni dia buy, masa tengah drop dia sangkut, dia jual dan loss. Tapi kita nak masa ni lah, kalau kita kan masuk ni, kita nak TP, kita nak buat cash, kemudian dengan drop ni kita nak buy dan kita tunggu harga naik, cycle yang sama. Masa kenaikan ni kita tak nak beli, kita nak jual, kita nak prepare cash balik untuk net drop. So, tapi siapa yang terperangkap dalam kuasa masa tengah naik ni lah, dia akan berlumba-lumba nak beli. Macam tu terangkan tadi, macam gold. Kalau gold tengah naik, anda tengok di news gold tengah naik, harga pump, masa tu anda nak beli. Sebabnya masa tu bukan masa nak beli. Kalau anda nampak news macam tu, itulah masa untuk anda jual. So itulah keadaan ekonomi currently. Kita berada dalam recession, interest rate tinggi, dan anda perlu faham apa yang berlaku. Dan sekiranya ini getting worse, inflation terus, contoh dia cakap rakyat dalam satu negara tu, kalau untuk government tak bagi stimulus itu, macam Malaysia pun tak bagi keluar K2SP, meaning rakyat memberontak. Bila rakyat memberontak, negara itu dalam keadaan tidak aman. Bila tak ada aman, banyak business close, meaning kita akan more teruk lah ekonomi tu. So meaning kalau worldwide kita akan tengok, contoh di US, anda tengok 12 hari di US anda tengok apa yang berlaku. Ini sedikit aku kata anda nampak dalam market lah. Aku kata nak tengok macam tu, nampak ialah tengok Rusia tulis pun Rusia dengan Ukraine. Dengan sekarang ada China dengan Taiwan. So nampak
US aku kata ajak Ukraine masuk kata dia punya geng tu, kemudian tengok Rusia tak mana nak bagi, so nampak berlaku peperangan ni. So meaning US ni sebenarnya sebelum ini berlaku, US dah memang dalam keadaan ekonomi dia teruk. Sebab apa? Kita tengok dia punya inflation tinggi, interest rate pun akan dinaikkan. So meaning untuk alihkan pandangan dunia pada masalah ekonomi US ni, kita decrease pergerakan ni. Now kita dah tahu US dengan naik aku kata dah pun recession tu, net apa? Kita nampak pula sentiment ni China tu. Adakah aku kata Rusia tak gain? Sama juga Rusia pun kalau ikutkan ni, dia gain juga aku kata dengan konflik ni ya. Rusia gain juga aku kata profit, bukan gain juga benefit. China pun gain juga China pun naknya gain juga. China, Taiwan, Ukraine naknya gain juga aku kata punya, kalau mostly lah aku kata most gain lah China, Rusia dengan China lah, gain juga benefit. Kenapa gain benefit? Macam yang tadi, bila recession berlaku, ekonomi teruk, kata rakyat ni dalam keadaan resah tu, bila berlaku kawasan ni, kita boleh alihkan pandangan, kita akan alihkan keresahan tu, meaning nampak ada gain jugalah. Meaning kalau ikutkan contoh pilihan raya, kalau pilihan raya kat US pun ada pilihan raya, di China pun, kalau nak cerita besarnya, kalau ekonomi US jatuh, ekonomi world semua jatuh, so apa yang berlaku? Be ready untuk yang ni. So be ready untuk yang ni. Yang ni lah anda akan tengok ni World War 3 lah, kata adalah World War 3. So kenapa sampai World War 3? Ini pada worst case lah. Worst case sebab apa? Macam cakap ni, bila ekonomi dah teruk sangat, bila dah tak terkawal, rakyat semua dah kata gelabah, semua panik. So apa yang berlaku? Senang kita akan buat World War 3. So World War 3 semua dah takut, so main dengan nyawa. So ini masa tu dah tak akan ada orang kata nak kata peduli pasal ekonomi ni, naik turun inflation ke, nak buat loan ke apa, tak ada. Sebab tu fokus pada nyawa sendiri saja. So itulah selalu yang berlaku dalam dunia maknanya. So hopefully kita tak berlakulah sampai World War 3 tu. So apa pun, tapi bibit pergerakan tu dah ada maknanya. So tengok macam tension di US market. So malam ni lebih kepada santai-santai, 20 minit pun, patutnya 10 minit saja. So itu yang untuk saya macam ni, sedikit fundamental ataupun gambaran untuk ekonomi lepas anda belajar tu punya IC sebelum ni. So itulah yang anda nampakkan apa yang berlaku. So itu hanyalah sebagai itu punya pendapat. Anda boleh sharekan apa saja pendapat dari bawah, nanti kita akan kongsikan bersama-sama. So guys, itu je untuk malam ni. Thank you for like, subscribe. Jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.